Dan masa tu dia sangat terkejut dan dia kata bahaya gila masuk kat Myanmar ni. Dia kata kalau kau masuk confirm kau kena pancung, kau kena bunuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan kisah daripada buku Ustazah Basikal. Kisah yang mengisahkan tentang saya dan isteri mengembara daripada Malaysia hingga ke Mekah melalui 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Okey, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Alright, bagi siapa yang belum tengok lagi episod yang lepas, boleh tengok dekat sini. Di episod yang lepas, saya ceritakan tentang kami bersembahyang dan kami bersolat di satu surau dekat stesen bas, dan kami berjumpa dengan seorang lelaki bernama Mujahid. Dan beliau ni adalah seorang pelajar tahfiz dekat Bangkok ni. Saya tak pasti dekat Bangkok ni dekat belah mana dia belajar tahfiz ni. Dan dia nak balik ke kampung halaman dekat Mae Sot, dekat border lah di antara Thailand dengan Myanmar. Dan masa tu dia tanya kami nak pergi ke mana. Masa tu Ustazah lah sembang dengan dia kan, sebab dia tak boleh cakap bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Dia boleh cakap bahasa Arab dengan bahasa Thailand. So masa tu saya suruhlah Adilah bersembang dengan dia. Dan dia tanya pada Adilah ni, kami ni nak pergi ke mana? Dan Adilah cakap, kami nak masuk ke Myanmar. Dan masa tu dia sangat terkejut dan dia kata bahaya gila masuk kat Myanmar ni. Dia kata kalau kau masuk confirm kau kena pancung, kau kena bunuh. Kau kena pancung, kau kena bunuh. Sebab orang kat sana dia anti-Islam. Dan masa tu Ustazah dia macam dah menggelabah lah. Dia kata, bang macam ni bang? Dia kata masuk Myanmar ni kena bunuh. Masa tu saya relax, saya cool. Dia tanya Ustazah, okay macam ni, cuba tanya dia dah pernah masuk Myanmar ke belum? Ustazah pun tanyalah dengan Mujahid ni. Dan Mujahid ni kata dia belum pernah masuk Myanmar. Saya dah boleh agak dia cakap macam tu, mesti dia tak pernah masuk ke Myanmar. Dan masa tu saya cakap, okey lah macam ni, saya bukan tak nak percaya apa yang dia cakap, tapi saya lebih percaya kepada orang yang pernah masuk dan menceritakan apa yang berlaku dalam Myanmar tu. Dan masa tu saya ada beberapa orang sahabat, beberapa orang kawan yang pernah masuk ke Myanmar dan mereka keluar dengan selamat. So saya lebih mempercayai orang yang masuk daripada orang yang tak masuk dan dia menceritakan cerita yang sebaliknya. Bagi saya tak pakailah jawapan ataupun nasihat daripada Mujahid tu sendiri, sebab dia sendiri tak pernah masuk. Dah selepas habis bersembang tu, kami pun pergi ke arah bas pada pukul 10 malam untuk kami bertolak pergi ke border lah, ke arah Mae Sot. Dan masa tu saya minta izin dengan driver bas, boleh tak kalau nak bawa masuk basikal kat dalam bas. Dan driver bas dia izinkan dengan sedikit tambahan duit sebanyak 200 baht lah. Kalau 200 baht ni ditukarkan kepada duit Malaysia dalam RM20. So bagi saya tak ada masalah lah, setakat RM20 untuk satu basikal, dan dua basikal dalam RM40 macam tu. Dan kami pun bertolak ke arah Mae Sot. Waktu tu malam dan kami pun bermalam kat dalam bas lah. Maksudnya kami tak perlu nak tidur dekat hotel. Dan perjalanan ke arah Mae Sot mengambil masa selama 8 jam. So kami bertolak dalam 10 malam dan Alhamdulillah kami sampai pukul 6 pagi. Waktu kami sampai tu hujan lebat, dan masa tu kami decide untuk solat subuh dan kami bersarapan. Sebab kami tak makan malam masa dekat Bangkok, masa dekat Mochit tu, sebab tak ada kedai halal masa tu. Dan bila sampai situ ada kedai halal, dan Alhamdulillah kami makan dulu waktu tu. Bila hujan dah reda, Mujahid ajak pergi ke rumah dia untuk berjumpa dengan keluarga dia. Dan kami pun okey lah, sebab kami pun tak rushing sangat, sebab kami decide untuk nak cross border tu pada keesokan harinya. Dan masa tu kami pun ikutlah Mujahid pergi ke rumah dia. Bila kami masuk ke bandar Mae Sot ni, dia lain sikit lah daripada bandar-bandar lain dekat dalam Thailand ni. Dekat sini kita dah boleh nampak dah orang pakai kain pelikat, muka dah ada bedak-bedak kan. So mungkin diorang ni ramai juga orang Myanmar yang ada dekat bandar Mae Sot ni. Kami sempatlah beli buah nenas untuk dijadikan buah tangan untuk diberikan kepada keluarga Mujahid bila sampai dekat rumah dia nanti. Dan
dan dia bawa ke satu kedai basikal. Dan rupa-rupanya Mujahid dan keluarga dia ada kedai basikal lah dekat Bandar Mochit ni. Dan masa tu kami bersembang lah dengan keluarga dia. Kami berjumpa dengan mak dia, kami jumpa dengan abang dia. Dan mak dia pun terkejut juga yang kami nak masuk ke Myanmar ni. Dan mak dia pun agak risau akan keadaan kami lah. Dan masa tu ada juga abang dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa tu abang dia kata tak ada masalah pun masuk ke Myanmar, sebab abang dia dah biasa ulang-alik, dia buat trading, dia dah biasa masuk Myanmar. Dia kata tak ada masalah. Abang ni kata tak ada masalah, tapi mak dia yang tak pernah masuk Myanmar kata ada masalah. Of course lah, saya akan lebih percaya kepada abang dia tu. Dan masa tu mak dia hidangkan makanan, mungkin makanan tradisi dia lebih kurang macam wajib lah. Dan kami pun makan lah. Selepas tu kami minta izin untuk teruskan perjalanan ke arah border, sebab kami nak find out macam mana cara nak cross pada keesokan harinya. So kami nak ke arah sana lah. Dan masa tu kami bergambar dan kami say goodbye untuk teruskan perjalanan ke arah border. So sampai saja dekat kawasan border tu, kami berjumpa dengan satu masjid lah. Nama masjid tu adalah Nurul Islam. Kenapa kami cari masjid? Sebab kami plan untuk nak tidur dekat masjid tu lah. Okay, sebab dekat Thailand ni, sepanjang penggambaraan kami kat Thailand ni, memang majoriti kami tidur dekat masjid. So bila sampai dekat masjid tu, saya berjumpa dengan jemaah. Dan saya tanya boleh tak kalau nak bermalam dekat sini. Dan apa yang mengejutkan saya pada waktu tu, jemaah kata tak boleh. Tak boleh. Sebab ada perempuan, dan perempuan tak dibenarkan masuk ke masjid ni. Dan saya jadi macam terkejut lah kan, sebab sepanjang penggambaraan kami daripada Malaysia masuk ke Thailand, tak ada masalah pun perempuan masuk ke masjid. Waktu tu saya rasa macam nak petikai kan, tapi tak boleh lah sebab dekat tempat orang kan. So masa tu kami pun reda lah. Kami cakap tak apalah, kami akan cari tempat lain. So waktu kami dah nak bertolak tu, ada seorang lelaki ni datang. Masa tu dia boleh cakap bahasa Melayu. Saya dah lupa nama dia. Dan dia kata dia boleh bantu kami untuk minta izin dekat imam untuk kami tidur dekat masjid tu. Dan masa tu kami happy lah, kami sangat gembira. Dan kami cakap terima kasih banyak-banyak. Dan masa tu dia kata dengan syarat kami kena bayar 500 baht. 500 baht. Dan masa tu saya terkejut. Tidur masjid kena bayar? Sebelum ni tak ada pula kena bayar kan. Masa tu saya tanyalah, kenapa kena bayar tidur kat masjid kan? Dia kata iyalah, nak guna facilities, nak guna ruang, so adalah sedikit bayaran kan. Dan masa tu saya macam terfikirlah, sebelum ni pun saya tidur masjid juga, tak ada pula ada orang minta bayar kan. Masa tu saya cakap, ini mesti scam ni, mesti dia nak scam aku ni kan. Dan masa tu saya buat cool kan. Saya cakap, okay lah macam ni, kat mana ATM? Saya nak cucuk duit lah. Dan dia pun tunjuk lah ATM. Dan masa tu saya keluar dalam 5,000 baht. 5,000 baht ni dalam RM500, sebab saya nak tukar duit Myanmar. Sebab esok nak masuk Myanmar, so saya kena siap-siap tukar dekat border lah. Waktu saya dah habis keluar tu, saya tanya dengan brother ni, saya cakap dekat mana money changer, saya nak tukar duit Myanmar, duit Chad lah. Dan dia tunjuk lah satu kedai ni, kedai orang Islam lah, nama dia Hanifah Store. Dan masa tu saya tanya dia, saya nak tukar duit kan. Dan dia kata waktu tu dia tak ada stok duit Myanmar. Dan Hanifah Store ni dia ada pekerja, dan dia minta pekerja ni bawa saya pergi ke satu kedai yang boleh tukar lah. Dan pekerja ni dia boleh cakap Melayu. Saya macam terkejut sikit lah, sebab dekat border di antara Thailand dengan Myanmar ni ada ramai orang boleh cakap bahasa Melayu. Dan rupa-rupanya dia orang yang boleh cakap bahasa Melayu ni adalah orang yang pernah bekerja dulu dekat Malaysia. That's why dia orang ni boleh cakap dalam bahasa Melayu kan. Dan dia pun bawa lah saya pergi ke satu kedai ni untuk tukar duit. Bang Atom. Bak 5,000. 5,000. Bang Atom. 5,000 baht. Teting chao tong Atom ya. Teting chao tong Atom. Tobat rupiah 1.060.000. Chao teting chao tong Atom. 1.060.000. 65.000. 65,000. 165. Masa ni dia cuba untuk nak cakap bahasa Melayu, dia nak cakap 100,000 tapi dia cakap 1 juta. Harga RM3. 3? 30 sen. Hah? RM3.30 sen. RM3.30. Berapa 1 juta? 1.065.000. 65,000. Kurang. Kurang sia ya lesan. Betul lah. Okey. Bila dengar 1 juta tu terus rasa okey tu, rasa terus macam jadi jutawan. Padahal tak tahu tu harga 1 juta tu berapa banyak harganya sebenarnya. Itu barang-barang Myanmar mahal lah. Myanmar dengan Thailand sama? Sama. Tapi Cina punya barang murah sikit. Cina.
Dah, Sini tukar ni barang 5.000. lem ni. Nah. Ngarang. Itu lebih baik cucuk duit keluar sini ataupun di Myanmar? Sini baik. Sini baik. Lepas tu sini keluar, tukar sini, pergi sana. Di sana. Oh, kalau sana cucuk lagi mahal. Sana mahal. Oh, Keting chao tong na. Keting chao tong na. Bila dah dapat duit tu, kami pun kira lah berapa banyak duit yang 165,000 tu. Pada tahu nah. Okey. 10,000. Okey. Okey. Dan masa tu saya tukar dalam 5,000 baht, saya dapat 165,000 cat. Rasa terus rasa kaya, memang tebal duit yang dia bagi pada saya tu. Dan bila dah habis proses tu, saya pun keluar. Saya ucap terima kasih kepada pekerja Hanifah Store ni. Dan saya jumpa dengan brother ni tadi. Saya cakap, boleh tak tunjuk kat saya kat mana hotel? Dan dia masa tu terkejut lah. Dia kata nak tidur kat masjid, kenapa nak tidur kat hotel pula? Okey lah macam ni, saya cakap dengan dia macam ni, kalau harga hotel lebih mahal daripada apa yang awak minta, saya akan tidur kat masjid lah. Tapi kalau harga hotel lebih murah daripada apa yang awak minta, saya akan tidur hotel. Masa tu dia pun macam berat hati sikit lah. Dia kata okey lah, okey. Dia tunjuk dekat satu hotel tu. Dan bila saya masuk hotel tu, saya tanyalah berapa harga satu malam kan. Dan dia kata dalam 300 baht. Dan masa tu saya sangat happy lah. Saya sangat gembira. Saya sangat macam teruja. Sebab apa? Sebab harga dia lebih murah daripada apa yang brother tu minta kan. Dan masa tu saya keluar lah daripada hotel tu. Saya cakap dengan brother tu, okey lah, saya cancel tidur kat masjid. Dia kata dah, kenapa? Sebab harga hotel lagi murah, 300 baht. Yang dia minta tu 500 baht. Lebih kurang macam hotel tu RM30 dan dia minta RM50 dan kami tidur kat masjid. Saya cakap saya tak jadi tidur kat masjid. Dan masa tu dia rasa macam, alah, dia macam mungkin dia kecewa lah, tak boleh nak scam kami kan. Apa yang dia kata? Dia kata, tolonglah bang, saya dah berapa hari dah tak makan kan. Masa saya macam nak tergelak kan. Saya macam tak baik buat orang macam ni semua bla-bla kan. Masa tu saya dah ceramah lah dekat dia, kau ni badan besar boleh bekerja semua kan. Masa tu Adilah tepuk saya. Adilah kata tak apa, bagilah bang. Dan masa tu saya pun keluarkan 100 baht dan saya bagi kepada dia lah. Dan dia pun beredar lah masa tu. Kami pun masuklah kat dalam hotel tu. Dan bila kami masuk kat dalam hotel tu, saya tanyalah dengan kaunter, boleh tak bawa naik basikal ni ke bilik? Dan dia kata tak boleh, kena parking kat bawah. Dan saya sangat risau, kalau parking kat bawah ni, kalau basikal hilang macam mana? Sebab kami nak pergi jauh lagi ni, sampai ke Mekah kan. Tiba-tiba dekat border Myanmar dah hilang dah kan. So masa tu dia kata, jangan risau, selamat, sebab malam akan ada guard dekat situ. Sebab tempat dia open. Kami parking kat tempat yang open. Okey. Dia orang jamin tak hilang. Tapi dia orang bos cakap sini tak boleh atas tu sampai apa-apa. Tapi dia orang jamin 100%, 100% dia tak boleh hilang. Tak hilang. Dia tinggal basket. Barang entah awak nak bawa pergi. Okey, insya-Allah. Nah? Insya-Allah. Tak hilang. Bila pun tak hilang. Ya. Selalu dah orang pun mari tu bawa motosikal ke sana. Dia orang pun tinggal, barang pun tinggal. Tak hilang. Kita barang tak hilang. Sini tu macam tak ada pencuri nah. Tak ada pencuri. Kita orang kereta semua di luar. Kereta semua luar malam tengok. Kereta semua luar. Semua luar. Tak ada hilang. Malaysia itu tayar apa-apa pun ambil kan. Ini tak macam tu. Aman sini. Betul. Dulu ada lah. Sekarang sekarang boleh lagi. Nah? Okey, insya-Allah. Apa tu? Tinggal tu nah. Masa tu kami agak lega sikit dan kami pun pergilah check in masuk ke dalam hotel. Okey. Ada tanya, ada troli mau tolak beg barang. Ada. Ada. Boleh. Apa? Troli tak ada. Diorang
Jangan kalah, tak ada troli lah. So, insyaAllah saya akan sambung cerita macam mana kami cross border pada episod yang akan datang. Dan proses dia sangat mendebarkan, serius. InsyaAllah saya akan sambung dekat episod yang akan datang. Okey, sedikit hikmah dan pengajaran daripada saya. Di saat kita takut untuk memberi, kita terlupa segala rezeki yang kita ada adalah daripada pemberiannya. Okey, sehingga sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.